Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini anda bertiga cuba bercakap tentang pemimpin penyamun, pemimpin pencuri duit negara, pemimpin rasuah, pemimpin koruptor. Sedangkan anda bertiga juga mempunyai rekod skandal rasuah, skandal penyalahgunaan kuasa, skandal pecah amanah, skandal kronisme sepanjang menjadi pemimpin tertinggi dalam kerajaan Malaysia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya kira Tun Dr. Mahathir selaku raja bapa segala rasuah, raja segala bapa penyamun, raja segala koruptor dalam sistem politik negara Malaysia tidak layak untuk mengajar generasi baru seperti kami tentang siapakah itu pemimpin penyamun, siapakah pemimpin itu pencuri, kerana Tun Dr. Mahathir boleh diibaratkan seperti paku dulang paku serpi, mengata orang Tun Dr. Mahathir yang lebih. Kerana Tun Dr. Mahathir pura-pura buat lupa tentang segala 1001 macam skandal rasuah melibatkan diri beliau dan keluarga beliau. Tun Daim juga bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kini bercakap tentang kempen anti rasuah, kempen anti penyalahgunaan kuasa, kempen anti korupsi, kempen anti merompak duit negara, kempen anti monopoli, projek-projek berbilion-bilion ringgit Malaysia melibatkan sistem kronisme, sedangkan mereka kedua-dua ini adalah pemimpin veteran yang satu zaman dengan Tun Dr. Mahathir terlibat dengan satu sistem rasuah, sistem penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, korupsi dan kronisme yang cukup sistematik dan tersusun. Maka mereka bertiga ini mahu menjadi duta kepada sistem pentadbiran kerajaan Malaysia yang bersih dan amanah. Sedangkan ketiga-tiga mereka adalah tiga pemimpin veteran dalam sejarah politik negara Malaysia yang cukup-cukup sinonim dengan skandal pecah amanah, penyalahgunaan kuasa, skandal rasuah, skandal ketirisan, skandal kerugian ratusan bilion ringgit duit negara dan skandal sistem kronisme untuk memastikan mereka kekal berkuasa dalam kerajaan Malaysia berpuluh-puluh tahun yang lalu. Maka saya akan mengajar Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Mungkin ketiga-tiga pemimpin ini sudah nyanyuk dan ya, ketajaman akal fikiran mereka sendiri lupa tentang jenayah pecah amanah, jenayah skandal rasuah, jenayah penyalahgunaan kuasa dan jenayah sistem kronisme yang menyebabkan kerugian kepada sistem ekonomi negara Malaysia sehingga sekarang. Dan saya ingin memberi amaran awal. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak untuk memberi lecture tentang rasuah, tentang agenda kepimpinan yang bersih, yang amanah, yang transparent, kerana Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah ikon dan raja kepada segala skandal rasuah, skandal pecah amanah, skandal penyalahgunaan kuasa dan skandal kronisme yang dilaporkan oleh pelbagai sumber-sumber antarabangsa dan sumber tempatan mahupun daripada siasatan-siasatan Suruhanjaya Siasatan Diraja di dalam sistem perundangan dan kehakiman Malaysia. Pertama, saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai specialization dalam mengkaji sistem ekonomi politik negara Malaysia, mengkaji kepimpinan, mengkaji skandal-skandal rasuah berprofil tinggi tanpa mengira parti politik dan tanpa mengira ahli politik. Hasil daripada laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk menyiasat kerugian urus niaga mata wang asing oleh Bank Negara Malaysia sekitar tahun 1990-an, iaitu tahun 1992 sehingga tahun 1994, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dipersalahkan dalam skandal forex tersebut yang mana
Bank Negara Malaysia mengalami kerugian sebanyak 31.5 bilion ringgit dalam dagangan tukaran wang asing forex antara daripada tahun 1992 sehingga tahun 1994. Maka skandal forex ini dinyatakan bahawa ia adalah insiden melibatkan pecah amanah di bawah Seksyen 406, 409 Kanun Kesiksaan di bawah Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ada individu-individu yang pernah berkuasa dalam kerajaan Malaysia berpuluh-puluh tahun yang lalu dinyatakan dalam laporan RCI tersebut. Tun Dr. Mahathir Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana ketika itu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, ketika itu Tun Daim menjadi Menteri Keuangan, dan ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, telah memberi approval yang bercanggah dengan Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan menyembunyikan maklumat-maklumat dagangan tukaran wang asing forex lebih 30 bilion ringgit. Duit rakyat dan duit negara Malaysia dalam Bank Negara Malaysia ini hilang tanpa jejak. Tun Dr. Mahathir Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dinyatakan melakukan skandal jenayah pecah amanah dalam skandal forex ini yang dinafikan oleh mereka berpuluh-puluh tahun. Tun Dr. Mahathir Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab di Mahkamah Malaysia di hadapan hakim-hakim Suruhanjaya Siasatan Diraja beberapa tahun yang lalu, iaitu tahun 2017 yang lalu, kata mereka bertiga mereka tidak tahu apa-apa berkenaan dengan kelulusan forex ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kerajaan Malaysia. Dan jawapan ini adalah jawapan simplistik dan jawapan yang memang biasa digunakan oleh koruptor-koruptor dalam mana-mana negara, tuan-tuan dan puan-puan. Maka Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Daim, saya ingin mengingatkan, saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai specialization mengkaji sistem rasuah dalam politik negara Malaysia. Jangan anda bertiga cuba untuk bercakap tentang kempen-kempen politik anti rasuah, anti pecah amanah, anti korupsi. Kerana ketiga-tiga anda adalah koruptor yang cukup popular dalam sejarah skandal rasuah dunia. Selain daripada itu, Tun Dr. Mahathir juga dikatakan antara Perdana Menteri yang paling banyak merompak duit negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir, apabila Kerajaan Pakatan Harapan tumbang secara rasmi pada 24 Februari 2020 di Putrajaya kerana kesilapan percaturan politik, Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan secara sembrono di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Ia adalah satu pengakhiran kepada Maha Firaun Malaysia yang menjadi kaya raya hasil daripada jawatan Perdana Menteri sejak tahun 1981 sehingga tahun 2003 dan kemudian Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia tahun 2018 sehingga tahun 2020. Maka penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, monopoli projek-projek mega untuk kepentingan anak-anak Tun Dr. Mahathir dan kroni serta duit negara ratusan bilion ringgit hilang tanpa jejak. Skandal-skandal rasuah Tun Dr. Mahathir sepanjang menjadi Perdana Menteri yang menjadi perdebatan hari ini adalah melibatkan skandal rasuah syarikat Maminco, syarikat biji timah Malaysia yang terkemuka di dunia pada tahun 1980-an. Skandal rasuah syarikat Maminco iaitu spekulatif harga biji timah Malaysia di peringkat antarabangsa. Ketika itu negara Malaysia antara negara nombor 1 pengeluar dan pemerdagangan biji timah, mengalahkan negara-negara maju yang lain ketika itu. Namun, kerugian dan kehilangan syarikat Maminco ini mencecah 1 bilion ringgit kerana skandal rasuah Tun Dr. Mahathir ketika itu menjadi Perdana Menteri keempat Malaysia. Skandal BMF melibatkan Tun Dr. Mahathir dan Daim Zainuddin berdasarkan laporan Wall Street Journal mendedahkan pada tahun 1986, kehilangan dan kerugian
wang negara Malaysia adalah sebanyak 10 bilion ringgit Malaysia, dan nilai keuangan ini dipertanggungjawabkan di atas bahu Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim yang acah-acah mahu bercakap tentang sistem anti rasuah dalam kerajaan Malaysia. Tahun 1986, duit KWSP dirompak di era pemerintahan Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim untuk pelaburan saham antarabangsa yang merugikan negara Malaysia. Tun Dr. Mahathir dan Tun Daim memanglah sudah nyanyuk, sudah lupa tentang fakta dan bukti skandal penyalahgunaan duit tabung pekerja-pekerja Malaysia dalam KWSP. 47 juta ringgit Malaysia sehingga 141 juta ringgit Malaysia. Duit rakyat dilaburkan dalam pelaburan saham antarabangsa yang menyebabkan duit itu hilang macam begitu sahaja. Dan pelaburan itu adalah atas arahan Daim Zainuddin, iaitu Tun Daim, bekas Menteri Keuangan kepada Tun Dr. Mahathir. Dan kenapa Tun Daim boleh memberi arahan tersebut? Sudah tentu itu adalah arahan daripada Tun Dr. Mahathir. 60 juta ringgit Malaysia sehingga 150 juta ringgit Malaysia pelaburan saham yang disumbangkan daripada duit KWSP rakyat, daripada National Savings Bank dan duit sokso rakyat telah dipindahkan kepada syarikat milik keluarga Tun Daim, iaitu Relief Company. Dan pelaburan duit ratusan jutaan ringgit itu hilang dan rugi begitu sahaja setelah dilaburkan di dalam syarikat keluarga Tun Daim. Siapakah Tun Daim ini? Tun Daim direkrut oleh Tun Dr. Mahathir berpuluh-puluh tahun yang lalu sebagai orang tengah untuk merompak duit negara Malaysia. Selain daripada itu, projek empangan bakun di Sarawak melibatkan skandal rasuah dan kerugian negara Malaysia ratusan bilion ringgit Malaysia. Skandal Forex yang saya nyatakan tadi tidak pernah dilupakan. Ia memang dipersalahkan atas bahu Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih 30 bilion ringgit Malaysia. Skandal syarikat perwaja, skandal syarikat anak-anak Tun Dr. Mahathir, negara Malaysia rugi sebanyak 15 bilion ringgit kerana bail out menggunakan duit cukai rakyat Malaysia untuk menyelamatkan syarikat anak-anak Tun Dr. Mahathir, tuan-tuan dan puan-puan. Maka ini antara skandal rasuah Tun Dr. Mahathir, proksi-proksi politiknya dan melibatkan nama Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka jumlah keseluruhan duit negara yang dirompak sepanjang legasi Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, raja segala penyamun dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia adalah mencecah lebih 100 bilion ringgit Malaysia. Tujuan Tun Dr. Mahathir mahu menjadi Perdana Menteri keempat, mahu menjadi Perdana Menteri ketujuh Malaysia, berangan-angan dan kempunan mahu menjadi Perdana Menteri ke-8, Perdana Menteri ke-9 sehingga menjadi Perdana Menteri ke-100 Malaysia. Tun Dr. Mahathir hakikatnya hanya mahu merompak duit negara dan duit rakyat Malaysia. Dia bukan mahu menyelamatkan ekonomi negara Malaysia, bukan mahu memerangi jenayah rasuah kerana dia sendiri adalah ikon dan raja segala rasuah dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia yang paling lama dalam sejarah politik negara Malaysia. Sepanjang Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7 Malaysia di Putrajaya, Tun Dr. Mahathir telah membuat penyalahgunaan kuasa, memberikan konsesi projek pembekalan minyak bahan api untuk kenderaan kerajaan bagi tahun 2018 sehingga di akhir pemerintahan Tun Dr. Mahathir 24 Februari 2020 yang lalu. Bagaimana konsesi projek ini melibatkan konsesi projek 2 tahun diberikan kepada syarikat Petron milik anak Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan Tun Dr. Mahathir telah bersekongkol dengan Lim Guan Eng, bekas Menteri Keuangan paling teruk dalam sejarah politik negara Malaysia. Bagaimana Tan Sri Mirzan Mahathir, anak Tun Dr. Mahathir, memonopoli pembekalan minyak bahan api kepada kenderaan-kenderaan kerajaan Malaysia melalui kelulusan kuasa Perdana Menteri ke-7 Malaysia,
dan kelulusan bekas Menteri Keuangan yang korup seperti Lim Guan Eng di era pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan. Dan paling sadis, projek ini tidak berasaskan sistem tender terbuka yang diletakkan sebagai salah satu manifesto wajib dalam manifesto buku Pakatan Harapan PRU14 yang lalu. Ialah manifesto semua itu adalah satu penipuan dan pembodohan politik untuk Tun Dr. Mahathir dan keluarganya terus memonopoli kekayaan khazanah negara Malaysia. Selain daripada itu, sistem nepotisme dalam ekonomi negara Malaysia, bagaimana Mogzani Mahathir, anak Tun Dr. Mahathir yang seterusnya, yang kaya raya dan bilioner, juga turut mendapat jawatan politik, lantikan politik sebagai Presiden Persatuan Sukan Permotoran Malaysia, yang mana syarikat permotoran itu mendapat dana daripada kerajaan dan duit rakyat Malaysia. Mukhris Mahathir, bekas Menteri Besar Kedah, dilantik sebagai pengerusi MADA. Maka kenapa Tun Dr. Mahathir hari ini beria-ia mahu menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong, kerajaan Raja-Raja Melayu, kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya, kerana dia risau dan bimbang anak-anak beliau tidak akan mendapat jawatan apa-apa lagi di dalam negara Malaysia. Dia risau anak cucu cicitnya akan menjadi kebulur dan miskin 100 tahun akan datang kerana sudah tidak mendapat konsesi-konsesi projek secara terus daripada kerajaan Malaysia. Jenayah besar ini telah membawa kepada kekayaan luar biasa kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Tun Daim, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan keluarga mereka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh sebab itu, saya ingin menegaskan bahawa skandal-skandal jenayah rasuah Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya skandal penyalahgunaan kuasa dan pecah amanah dalam skandal Forex yang membawa kerugian lebih 30 bilion ringgit duit negara Malaysia. Pergi mana duit ini Tun Dr. Mahathir hilang sampai sekarang? Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergi mana duit itu? Duit rakyat 30 bilion ringgit, duit negara, duit bank negara Malaysia. Terlibat dalam pertukaran mata wang asing dan kita tidak dapat apa-apa keuntungan 1 sen daripada skandal Forex itu. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengembalikan duit-duit yang hilang dalam modus operandi Forex, yang mana institusi Bank Negara Malaysia, duit negara Malaysia telah disalahgunakan tanpa ada sebarang pertanggungjawaban oleh ketiga-tiga pemimpin koruptor yang berlagak suci dalam sistem politik negara Malaysia. So, saya juga ingin mengingatkan kepada peminat-peminat dan mahacai-mahacai Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini. Hasil daripada pengkajian pakar-pakar dan penganalisis politik antarabangsa seperti Gomez, seperti penyelidik-penyelidik ilmu ekonomi politik di peringkat antarabangsa yang mengkaji sistem kronisma Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim di usia yang sangat muda boleh menjadi timbalan Perdana Menteri ketika tahun 1990-an? Boleh menjadi timbalan Presiden UMNO dan boleh menjadi Menteri Keuangan Malaysia kerana hasil daripada dapatan fakta dan bukti dalam pengkajian Korpus Ilmu Sains Politik dalam bidang ekonomi politik negara Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengamalkan budaya kronisma di dalam parti UMNO berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dia juga mempunyai syarikat-syarikat kroni yang sangat banyak untuk mencatur politik negara Malaysia di dalam parti UMNO berpuluh-puluh tahun yang lalu. Maka tidak hairanlah jika kekayaan luar biasa Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sendiri mengisytiharkan kekayaannya lebih daripada 10 juta ringgit Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya kira perkara ini perlu dijawab secara matang
oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tun Daim, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. There is no chance untuk saman fitnah saya, Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai penganalisis politik anak muda, sebagai generasi baru yang membaca dan mengkaji skandal-skandal rasuah dan penyalahgunaan kuasa Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, anda bertiga tidak layak untuk bercakap tentang rasuah, tentang penyalahgunaan kuasa, tentang kronisma, tentang nepotisme, tentang duit negara dirompak. Kerana anda bertiga adalah sebahagian daripada sistem modus operandi merompak duit rakyat dan merompak duit negara sehingga kerugian ratusan bilion ringgit kepada generasi lama dan generasi baharu hari ini. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan adalah sangat-sangat layak tumbang di Putrajaya. Pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan itu sebenarnya mempunyai skandal-skandal rasuah berprofil tinggi yang diletak di bawah karpet pentadbiran kerajaan mereka. Bagaimana mereka ini berjanji mahu membuka skandal rasuah Tun Dr. Mahathir, tetapi sehingga Pakatan Harapan tumbang, skandal-skandal rasuah dan skandal merompak duit negara melibatkan Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kuan Eng dan ahli-ahli politik korup dalam Pakatan Harapan telah ditutup dengan sangat-sangat sempurna oleh mereka. Dan inilah definisi demokrasi di pihak Anwar Ibrahim, di pihak Tun Dr. Mahathir, di pihak Tun Daim, di pihak Lim Kuan Eng, di pihak Pakatan Harapan. Demokrasi itu bermaksud bagi mereka apabila mereka menjadi Perdana Menteri, apabila mereka menjadi Menteri Keuangan, apabila mereka menjadi penasihat kerajaan Pakatan Harapan, apabila mereka menjadi ahli parlimen kerajaan, mereka bebas untuk merompak, untuk memonopoli konsesi-konsesi projek tanpa ada tender terbuka. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang champion untuk mengamalkan prinsip transparansi dalam pengagihan projek-projek mega, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri berdiam dalam Dewan Rakyat, dalam Parlimen, di dalam Kerajaan Pakatan Harapan, dalam Majlis Presiden Kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membangkitkan tentang penyalahgunaan kuasa oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang mengamalkan dasar tender secara tertutup, tender projek secara terus kepada kroni-kroni Kerajaan Pakatan Harapan. Selain daripada itu, definisi reformasi institusi Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sangat mudah. Hanya mereka sajalah yang boleh merompak dalam negara Malaysia ini. Hanya mereka sahajalah, Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kuan Eng, yang boleh buat jenayah rasuah, yang boleh membuat pecah amanah, yang boleh membuat kronisma, nepotisme bersama keluarga mereka dan syarikat-syarikat kroni mereka dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Hanya mereka sahajalah yang boleh merompak duit negara Malaysia, dan itu adalah definisi reformasi yang menjadi agenda kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir, Lim Kuan Eng, PKR, DAP, Amanah, Pakatan Harapan, Tun Daim. Kami rakyat Malaysia sangat-sangat gembira bagaimana raja segala penyamun yang paling lama berkuasa dalam sistem politik negara Malaysia, iaitu Tun Dr. Mahathir, lebih kurang 25 tahun. Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dalam negara Malaysia. Dia hanya memperkayakan dirinya sendiri, memperkayakan anak-anak bilionernya sendiri, memperkayakan kroni-kroninya. Sehingga sekarang,
Tun Dr. Mahathir terdesak mahu menjadi Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Kempunan mahu menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kerana ketamakan Tun Dr. Mahathir, anak-anak Tun Dr. Mahathir dan syarikat-syarikat kroninya yang sudah kaya raya berpuluh-puluh bilion beratus-ratus bilion ringgit, duit negara Malaysia dirompak sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020. Tun Dr. Mahathir tidak pernah rasa puas dan kenyang menjadi raja segala penyamun di dalam negara Malaysia. Saya berterima kasih kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas izin kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, pemimpin yang berlagak suci seperti malaikat tetapi dia adalah raja segala penyamun di akhir zaman dan cukup sinonim dipanggil sebagai Maha Firaun Malaysia, tidak pernah puas merompak duit rakyat dan duit negara Malaysia bersama proksi-proksi politik baharunya di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Monopoli projek-projek mega berpuluh-puluh bilion ringgit yang diberikan kepada syarikat anak-anak Tun Dr. Mahathir didiamkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, didiamkan oleh Mat Sabu, didiamkan oleh Lim Kit Siang, didiamkan oleh Tun Daim, didiamkan oleh Lim Kuan Eng, oleh Dr. Wan Azizah, oleh ahli-ahli Parlimen Kerajaan Pakatan Harapan sepanjang Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Sebab itu manifesto Pakatan Harapan PRU 14 mahu memerangi rasuah. Habis-habisan itu hanyalah propaganda dan retorik politik. Kerana rupa-rupanya mereka merealisasikan manifesto yang tidak ada di dalam buku tersebut. Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan atas green light daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang, Lim Kuan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah, Nurul Izzah Anwar dan ahli-ahli parlimen yang acah-acah pemimpin reformasi dan pemimpin demokrat. Mereka telah bersekongkol secara tidak langsung untuk menghalalkan modus operandi jenayah rasuah, jenayah rompakan, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, monopoli projek-projek menggunakan sistem tender secara tertutup, secara terus kepada syarikat anak-anak keluarga Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan kroni-kroni mereka. Saya mengalu-alukan Suruhanjaya Siasatan Diraja oleh Majlis Raja-Raja Melayu untuk mengambil tindakan undang-undang yang segera dan cukup tegas. Bukan sahaja skandal forex yang perlukan tindakan susulan undang-undang untuk memenjarakan Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terpalit dengan skandal pecah amanah, duit rakyat dalam skandal forex hilang lebih 30 bilion ringgit. Kekayaan melebihi ratusan bilion ringgit melibatkan Tun Dr. Mahathir dan keluarganya. Kekayaan luar biasa Tun Daim. Perkara ini adalah hasil daripada budaya politik rasuah, penyalahgunaan kuasa, pecah amanah, merompak duit rakyat, duit negara secara sistematik. Mahacai-mahacai di dalam Pakatan Harapan bolehlah menyembunyikan perkara ini daripada rakyat dan raja-raja Melayu. Tetapi generasi baharu yang cerdik, pandai, jenius dan berani berkata benar di hadapan bapa-bapa penyamun dan ikon-ikon penyamun, ikon-ikon kronisma, nepotisma seperti Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tidak takut dan tidak gentar untuk memperincikan dosa-dosa besar Tun Dr. Mahathir, Tun Daim, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup popular dengan wayang, mahu memerangi rasuah, mahu melawan pemimpin-pemimpin penyamun dan perompak. Tetapi mereka sendiri adalah penyamun dan perompak yang paling kebal dalam sejarah perundangan negara Malaysia kerana mereka terus bermain wayang di hadapan rakyat. Kononnya mereka bukan penyamun,
kononnya tu Dr. Mahathir itu tidak pernah mencuri satu sen pun duit rakyat dan duit negara. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah ada skandal rasuah, skandal pecah amanah, tidak ada skandal kronisma Tun Daim. Sedangkan mereka ini adalah pemimpin-pemimpin tua yang saya perlu bagi gelaran sebagai pemimpin munafik, pemimpin hipokrit, yang mana dosa-dosa besar mereka merompak duit negara Malaysia akan membawa mereka ke neraka Jahannam. Di bulan Ramadan ini, saya ingin mengingatkan Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim segala skandal-skandal rasuah yang saya perincikan dalam rakaman video eksklusif ini. Duit-duit itu perlu dikembalikan kepada negara dan perlu dibayar semula untuk kepentingan rakyat Malaysia yang lebih ramai memerlukan bantuan keuangan daripada kerajaan Malaysia. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka ini mahu memonopoli sistem kuasa politik negara Malaysia kerana mereka semua ini takut dipenjarakan akibat skandal-skandal jenayah rasuah mereka. Tuntasnya, saya telah berjaya membuktikan kepada anda semua, suka ataupun tidak, anda benci dengan kebenaran ini, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Daim, pengikut-pengikut, penyokong-penyokong, peminat-peminat Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini bukan tentang agenda mahu disukai oleh orang ramai. Saya sebagai penganalisis politik bebas mempunyai kebebasan bersuara untuk mengkritik sesiapa sahaja dalam sistem politik negara Malaysia ini. Saya penganalisis politik bebas, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Daim. Saya bebas untuk membongkarkan apa sahaja skandal rasuah melibatkan anda bertiga. Jangan bercakap tentang keadilan, tentang demokrasi, tentang reformasi. Kalau anda bertiga adalah pemimpin yang mempunyai dosa-dosa besar, merompak, mencuri, duit negara hilang tanpa jejak, dosa-dosa besar ini tidak mudah dipadam dengan wayang-wayang politik berlagak suci seperti malaikat yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Tun Daim, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh sebab itu, jika duit negara yang sudah dirompak ratusan bilion ringgit di zaman Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri berpuluh-puluh tahun yang lalu, di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Timbalan Perdana Menteri, menjadi Menteri Keuangan, di zaman Tun Daim menjadi Menteri Keuangan kepada Tun Dr. Mahathir, jika duit rakyat itu tidak dipulangkan dan dibayar semula, maka anda bertiga perlu ditangkap di dalam penjara dan perlu mati di dalam penjara dengan cukup-cukup sadis dan hina di hadapan generasi baharu seperti saya. Checkmate and game over. Tun Dr. Mahathir, Tun Daim dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ikon-ikon koruptor, raja-raja segala penyamun rasuah dan raja segala kronisma dalam sistem ekonomi politik negara Malaysia. Terima kasih.